kemungkinan bertemu atau melihat Rasulullah dalam keadaan jaga, dalam keadaan sedar, tu kita maklum dalam bahasa Melayu kalimah jaga ni tu kita pun tak tahu makna yang tahakkuknya, sama ada jaga ni makna kita dalam keadaan normal, tu atau sama ada jaga ni dalam keadaan kita antara normal dengan pranormal, sama ada kita seperti macam mana orang mengantuk, orang mengantuk ni dia normal dengan pranormal, tu jadi dia menjaga sedar dengan tak sedar. Itu lafaz yang datang daripada hadis, iaitu ayqaz ataupun yaqazatan, dan kita maklum dalam masalah yaqazah ini berlaku, tu berjumpa dengan keadaan yaqazah ni, yaqazah ini berlaku, seperti mana para sahabat dia yaqazah azan, tu gitu. Sahabat Abdullah bin Zaid dia dengar satu malaikat datang ajar cara azan tu secara yaqazatan, so tak ada masalah lah. Cuma yang dipertikaikan masalah yaqazatan Rasulullah. Kita maklum dalam hadis Sahih Bukhari datangkan hadis man ra'ani fil manami faqad ra'ani yaqazatan. So lepas yaqazatan tadi bila kita lihat dalam hadis, maka bukan Bukhari saja, banyak kutub hadis datang perkataan yaqazah. Baik, kita faham dalam konsep pentakhrij keluaran Imam Bukhari, biasanya dia akan pastikan matan itu pun sahih, matannya pun sahih. Mana dalam hadis Bukhari kata barang siapa mimpi daku, barang siapa mimpi aku, kata dalam keadaan jaga, tu dia, dalam mimpi, maka dia akan lihat aku dalam keadaan jaga, wallahu a'lam saja baik. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad, dia riwayatkan seorang daripada wali besar, tu ketika anaknya berumur 7 tahun, tak silap saya ke 8 tahun. Dia kata dekat ayah dia mimpi jumpa Rasulullah. Maka ayah dia kata, kamu tidak akan jadi anak aku yang sempurna sehingga kamu akan mimpi dengan Rasulullah jumpa secara jaga. Itu anak dia umur 11 tahun jumpa Nabi secara jaga. So banyaklah antara masalah seperti mana berlaku ke atas Abdullah ibnu Abbas ketika dia sendiri muskil tentang hadis ini. Maka dia berjumpa dengan Ummul Mukminin, Ummul Mukminin Maimunah. Maimunah ni mak saudara sebelah mak dia yang menjadi isteri Nabi. Maka dia tanya kepada Maimunah berkaitan dengan hadis ini. Maka Maimunah pun masuk dalam bilik dia, dia bawa keluar cermin muka, dan bila cermin muka tu dia tengok cermin muka tu hak Nabi punya, peninggalan Nabi. Ketika Abdullah bin Abbas tengok cermin tu, dia tak nampak muka dia kat cermin, dia nampak muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara kurniaan Allah ke atas mereka lah. Jadi kita jangan dengki-dengki lah. Kita tak dapat, kalau tak dapat makna kemungkinan ada kekurangan dekat kita. Orang lain suka baca hadis, kita suka main game contohnya kan, macam mana nak jumpa Nabi tau. Jadi kita jangan cari kesalahan, kita cari kelemahan kita. Kalau kita nak jadi orang baik, kita cari kesalahan kita. Jangan cari kesalahan orang. Sampai bila pun kita akan kerosakan. Wallahu a'lam. Seperti mana kita maklum, kalau kereta kita rosak, kita jangan repair kereta orang, kita repair kereta kita. Ini kereta kita pun rosak, kita repair kereta orang. Sampai bila pun kereta kita takkan baik. Wallahu a'lam. Sama Ustaz. Kemungkinan bertemu atau melihat Rasulullah SAW dalam keadaan jaga. Pertanyaan yang ke-96, apakah mungkin seseorang itu bertemu dengan Rasulullah SAW setelah kewafatannya dalam keadaan jaga? Jawapan, bertemu Rasulullah SAW secara sedar atau dalam keadaan jaga itu mungkin dan boleh terjadi. Ulama telah menyebut. Bila kita bincang perkara mungkin ni makna apa saudara? Bila kita bincang mungkin tu makna apa? Wallahu a'lam deh. Wallahu a'lam memanglah. Baik, bila itlak kalimah mungkin saja, maknanya benda masuk dalam sifat harus bagi Allah Taala. Sebila dia sifat harus bagi Allah Taala, maka Allah boleh mengadakan dia dan boleh mentiadakan dia. Itu dipanggil perkara mungkin. Maknanya mimpi atau lihat Nabi secara masuk di bawah kategori iaitu benda harus. Kalau Allah izin, tu maka dapat jumpa. Kalau Allah tidak izin, maka tak dapat jumpa. Baik, bila orang mengaji tauhid, dia guna kalimah izin makna apa hadirin sekalian? Baik, bila orang mengaji tauhid dalam tarik takwil ataupun tarik khalaf, bila sebut kalimah izin, maknanya izin dengan mana iradat. Dengan mana iradat. Baik, izin dia panggil masuk di bawah kata kalamiah. Duduk di bawah kata takluk kalam, dia main takluk dilala, maka takkan jumpa.
Tapi kalau kita izin dengan mana iradat dia taluk taksis. Maknanya apa dia? Bila Allah izin, maknanya Allah sudah tentukan pada azali Allah akan jumpa Nabi Muhammad secara jaga pada tarikh sekian-sekian, iaitu tarikh 12 hari bulan 11 tahun 2015 contohnya, selepas Zuhur ataupun selepas Asar. InsyaAllah dia akan jumpa. Benda mungkin, bukan benda wajib, benda mungkin. Mana Tuhan boleh beri izin. Kalau Tuhan nak, kalau Tuhan tak beri izin, Tuhan tak nak. Wallahu a'lam saya kedai. Kalau tak jangan petikai lah. Wallahu a'lam sama Ustaz. Ulama telah menyebutkan di antara mereka yang pernah bertemu Rasulullah SAW di waktu tidur, kemudian juga bertemu dalam keadaan jaga, dan mereka bertanya tentang sesuatu masalah dan pendapat mereka. Maka hal tersebut memang benar-benar ada dengan dalil dari sekian banyak cerita para wali yang pernah bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, melainkan orang yang hatinya telah dicap dengan kebencian yang tidak mahu menerima realiti tersebut. Pertanyaan yang ke-97, apakah dalil kemungkinan tersebut? Jawapan, dalil di atas yang demikian itu hadis yang masyhur tentang melihat baginda Rasulullah SAW adalah bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, man rani fil manami fasayarani fil yaqazah wala yatamathalu syaitanu bi. Artinya, baik hadirin sekalian ya, so tengok dalam bahasa Arab dia, bila Nabi kata man ra'ani, itu man tu harfu syartin, dia panggil huruf syartin. Sebila ada syarat, misalnya ada jawab syarat, maka dia jawab dengan huruf pa. Sekalimah pa memberi pa mana takkib, mana nak boleh jumpa Nabi secara jaga, dia mesti kena jumpa dalam mimpi dulu. Mafhum daripada zahir hadis ikut tarik ini, ikut faham nahu. Jadi kalau nak jumpa hadis, nak jumpa Nabi secara jaga, dia mesti mendahului jumpa secara mimpi dulu. Lepas mimpi baru jaga. Kemudian kalimah sin tu pa sa dia panggil li tanfis, tak lama selepas dia mimpi jumpa Nabi, dia akan mimpi secara jaga. Kalau kita faham dalam konsep nahu. Adapun dari segi lain, itu baca sah. Artinya, sesiapa yang melihat aku di dalam mimpinya, maka dia akan bertemu aku di dalam keadaan jaga, dan syaitan tidak boleh menyumpaiku. Para ulama mengatakan makna hadis ini adalah suatu khabar gembira bahawa seseorang dari umatnya akan beruntung jika dapat bertemu baginda Rasulullah SAW dalam mimpinya, dan tidak boleh tidak insya-Allah bahawa dia akan bertemu baginda Rasulullah SAW secara jaga, yang walaupun seketika sebelum kematiannya. Dan tidak benar hadis ini ditafsirkan bahawa melihat baginda Rasulullah SAW di akhirat atau di alam barzakh, kerana bahawasanya semua umat Islam, semua umat akan melihat baginda di sana. Maka hadis ini adalah dalil yang terkuat untuk meneguhkan pendapat ini, sebab ianya mencakupi bagi semua orang yang memimpikannya, baik itu di timur ataupun di barat. Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala berkata, hasil dari sekian banyak hadis menyimpulkan bahawa baginda Rasulullah SAW masih hidup dengan jasad dan roh baginda, dan dapat ke sana sini sekehendaknya ke seluruh pelosok bumi ataupun langit. Keadaan baginda Rasulullah SAW sama seperti keadaannya semasa hayat baginda. Baginda tidak dapat dilihat oleh mata kasar sebagaimana para malaikat. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki mengangkat hijab kepada orang yang dia muliakan untuk melihat baginda, maka seseorang itu akan dapat melihatnya.